Jadi sebenarnya semuanya kita sudah baca dah, bincang dah. Sampai sekat ni Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah, katanya, saya pada malam Jumaat, pada suatu malam Jumaat, berada di masjid, tiba-tiba iddakhala minal ansar, iddakhala rajulun minal ansar. Jadi jatuh satu perkataan situ, hak betulnya supaya bawah tu ada rajul minal ansar. Tiba-tiba masuk seorang lelaki ansar ke dalam masjid. Dia kata, bagaimana kalau seseorang mendapati ada seorang lelaki bersama isterinya, fatakallama bihi, kalau dia bercakap, kamu akan sebat dia. Kalau dia membunuh, kamu akan membunuhnya. Kalau dia diam, dia diam dengan kemarahan. Demi Allah, saya akan bertanya tentangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada keesokan harinya dia pergi, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanya baginda. Kata dia, bagaimana kalau seseorang mendapati ada seorang lelaki bersama isteri dia, yakni berzina dengan isteri dia lah. Kalau dia bercakap, kamu akan menyebatnya. Kalau dia membunuh, kamu akan membunuhnya. Kalau dia diam, dia diam dengan kemarahan. Faqala, seterusnya dia berkata, Allahumma ftah, ya Allah bukalah perkara yang sebenar. Wa ja'ala yad'u, dan dia terus berdoa. Maka turunlah ayat di'an, walladzina yarmuna azwajahum, dan seterusnya ayat ini. Fabtuliya bihi dzalikar rajul min bainin nas, di kalangan ramai-ramai orang itu. Orang ini yang Tuhan uji dia dengannya. Ringkas ceritanya, dia kemudian dengan isteri dia marilah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdua berli'an. Yang laki-laki bersaksi dengan 4 kesaksian, bersumpah dengan nama Allah bahawa dia termasuk antara orang-orang yang benar. Kemudian dia melaknat pada kali yang kelima kesaksian dia tu, bahawa melaknat, laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk dalam orang-orang yang berdusta. Kata perawi, isteri dia tu nak berli'an. Nabi SAW kata ke dia, mah, kata kepada dia, mah, tunggu, nanti dulu, ataupun mah tu jangan, boleh lah, beberapa makna. Tapi dia enggan, dia terus berli'an lah, sumpah suami dia tadi, menafikan hak suami dia kata tu. Bila mereka berdua pergi, Nabi SAW bersabda, kiranya dia akan melahirkan anak yang kulitnya berwarna hitam dan ja'dan. Ja'dan maknanya rambut dia kerinting. Rambut dia kerinting, mengikut satu pendapatnya. Satu lagi, ja'dan tu maknanya tubuh dia tu gempal lah, berisi, tidak kuruh, tidak gitu. Ternyata selepas tu, bila dia beranak, memang serupa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzina dengan Syarik bin Sahmat. Nabi SAW pun kata kepada dia, kemukakan bukti, kalau tidak sebatan dah kena di atas belakang. Dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seseorang daripada kita tengok seorang lelaki bersama isterinya, adakah dia akan mencari bukti pada masa itu?
dalam keadaan begitu, Nabi SAW terus berkata, bukti kalau tidak belakang menggunakan sebab. Hilal berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau membawa kebenaran, saya memang benar, dan Allah pasti akan menurunkan berkenaan dengan masalah yang saya hadapi ini menurunkan sesuatu yang melepaskan belakang saya daripada dikenakan had. Lepas tu ayat walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca hingga sampai kepada minas sadiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi fa arsala ilaihima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar orang suruh dia mari pula, suami isteri. Mereka pun mari. Hilal berdiri, dia bersaksi, lalu bersaksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pula duduk kata, mana sebelum dia bersaksi itu dia kata, Allah memang tahu bahawa salah seorang daripada kamu berdua ni berdusta. Adakah salah seorang daripada kamu berdua ni nak bertaubat? Gitulah, setiap kali orang nak kata tu dia kata gitu. Lepas tu bini dia pula bangun bersaksi. Bila sampai pada kesaksian yang kelima, inna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin, iaitu murka Allah menimpanya kalau suami dia itu memang benar dalam tuduhannya. Wa qalu laha, mereka berkata kepadanya, innaha mujibah. Ini kali yang keempat ni, kesaksian yang keempat ni benar-benar akan berlaku, benar-benar akan berlaku. Jadi innaha mujibah, sesuatu yang pasti akan menjadi kenyataan, akan berlaku, akan menyebabkan dia tu dimurkai Allah sungguhlah. Ibnu Abbas kata, fatalakkaat, dia jadi serba salah, dan nak undur ke belakang lah ke, sehingga kami ingat dia taksir bersumpah lah, nak tarik balik. Tapi dia kata, la afdahu qaumi sa'iral yaum, aku tak akan malukan kaumku sepanjang masa. Sampai bila-bila dia pun meneruskan sumpah dia tu. Nabi SAW pun kata, tengok dia tu, kalau dia melahirkan anak yang akhalal ainain, mata dia tu macam bercelak, mata anak dia tu warna hitam molek bulu mata dia tu macam bercelak. Sabiqal alyatain atau ilyatain, tak apa boleh berlaku. Sabiqal alyatain, maksudnya punggung dia ni besar, berisi, berisi. Ada juga jenis kepek budak, jenis kepek punggung, ni dak jenis besar, berisi lah maksudnya. Khadal lajas saqain, dan betisnya pun berisi juga, betisnya pun berisi juga. Fahuwa li Syarik bin Sahma, itu bermakna anak Syarik bin Sahma yang dituduh. Itu akhirnya isteri kepada Hilal tadi, dia melahirkan anak serupa dengan hak Nabi gambarkan itu. Nabi SAW pun kata, kalaulah tidak kerana keputusan kitab Allah sudah ada, lakana li walaha sya'nun, nescaya saya akan bertindak terhadapnya, saya akan menghukumnya. Kalau kita kata bahasa kita, jadi kerja lah saya, saya jadi kerja lah perempuan ni, saya buat sesuatu lah kira-kiranya. Yang maksud dia je, saya akan bertindaklah terhadapnya. Kata Abu Dawud, ini hadis termasuk dalam hadis yang hanya ahli Madinah meriwayatkannya, iaitu hadis
Muhammad bin Bashar hadis hilal ini. Dan seterusnya kita sudah baca dah dulu, tak apalah. Cerita ni kita tengok semula. Jadi riwayat ni riwayat Ibnu Mas'ud pula. Hak sebelum daripada ni Sahal bin Sa'ad banyak. Ni Imam Abu Daud cuba buat mari riwayat orang lain pula. Sebab sepatutnya cerita yang berlaku di hadapan orang ramai dikatakan dalam masjid tengah-tengah orang ramai tu, ada satu orang pergi depan Nabi kata gini-gini, mestilah ramai hak tahu cerita tu. Tak seorang Sahal bin Sa'ad saja. Cerita-cerita macam ni. Jadi sepatutnya kena ada beberapa orang lah perawi yang menceritakan benda ni, barulah kita boleh terima itu mengikut salah satu kaedah dirayah hadis pun. Salah satu kaedah dirayah hadis, sesuatu yang sepatutnya ramai orang tahu ataupun berlaku di hadapan orang ramai, tiba-tiba hanya ada seorang cakap cari, tak ada seorang saja. Itu boleh dipertikaikan juga. Kalaulah dia tu nampak isi kandungan dia tu bercanggah dengan ayat Quran ke, bercanggah dengan kedudukan Nabi ke, bercanggah dengan kedudukan sahabat ke dan sebagainya, itu boleh kita jadi kita kajilah seterusnya, kaji selidik macam hak ni lah. Tapi jelasnya hak ni dia tidak seorang, walaupun hak kebanyakan riwayatnya riwayat Sahal bin Sa'ad seperti yang kita sudah baca sebelum pada ni, tapi bukan Sahal bin Sa'ad sahaja yang cerita. Jadi ini menyokong tentang benda ni telah berlaku, peristiwa ni telah berlaku sungguh. Apalagi kalau riwayat dia tu riwayat yang sahih, tak ada apa lah. Jadi dalam riwayat ni disebutkan malam Jumaat. Malam Jumaat. Jadi orang lelaki Ansar ni siapa dia? Jadi mengikut setengah ulama, dia kata Uwaimir. Sebut sebelum pada ni tu kita duduk baca beberapa hadis sebelum pada ni, duduk cerita tentang Uwaimir Al-Ajlani. Dia ada juga setengah-setengah ulama mengatakan ni cerita Hilal bin Umayyah. Cerita Hilal bin Umayyah. Boleh jadi kedua, tetapi yang jelasnya hak cerita Hilal tu kemudian hak selepas ni. Dia itu riwayat Ibnu Abbas, Hilal bin Umayyah menuduh isteri dia. Tu pada buka surat 405. Hak tu hak jelasnya untuk Hilal bin Umayyah. Ada pun hak ni tak jelas. Tak jelas lagi. Jadi dia kata lau anna rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan, kalau satu orang tu dia mendapati ada seorang lelaki bersama isteri dia. Jadi ada di sini bukan sekadar ada, tapi bahasa tu bahasa lembut, bahasa tu bahasa tak usah mendedahkan benda yang tidak molek lah. Dengan sebab itu kalau dalam syarah ni dia kata wajada ma'amra'atihi rajulan ay ajnabiyyan yazni biha, lelaki asing, bukan semata-mata lelaki anak dara kau siapa puas dara kau, itu lain hak tu. Lepas tu ada saja tidak yazni biha, duduk berzina dengan isterinya. Bila kata berzina ni dia tidak ada saja duduk saja atau berdekatan saja, ataupun muqaddimah kepada zina, tu tak boleh kata lagi zina. Boleh kata berzina ni kalau sungguh baru boleh. Kalau tuduh golai, misalnya kita kata mendapati isteri dia tu bersama seorang lelaki, lepas duduk siung, itu tidak termasuk dalam bab qadhaf lagi, tak termasuk tuduh hak kena 80 sebatan lagi kalau lagu tu. Kalau tuduh pun hak tuduh ni tuduh zina, barulah kena hak tu hukuman had qadhaf tu. Kalau bah kata gitu tak lagi.
Jadi tidak kata mendapati seorang lelaki bersama isteri dia tu ada saja gitu, tidak sini. Jelas. Sama ada dia tengok ke dalam kitab kat dia sebut ginilah contoh dia, boleh katakan semua kitab lagu tu dia sebut. Mana dia tengok apa ni, orang asing tu dengan isteri dia tu buat kerja seperti kata dia batang celak. Celak, bekas celak tu masuk dalam celak, bekas dia lagu tu nampak tu baru berzina semua. Kalau tidak, tak. Kalau kita kata nak mana kena terai lah dah. Kalau tidak orang keliru pula. Kalau mufakhadah saja, dia letak celah pohon kau misalnya, tak ada lagi, tidak berzina lagi. Tidak berzina. Dia meraba kau misalnya, waktu ni dia dakak stokor kau, tak lagi, tak boleh kata berzina lagi. Dan kalau sesiapa kata lagu tu tidak dikenakan hukum had qadhaf lagi. Qadhaf ni tuduh berzina. Berzina ni dia kena setara tu lah. Kalau orang lain dia kena 4 orang saksi. Kalau tidak dia kena lah kalau dia kata berzina. Sebab berzina ni itu maksud dia. Nah, mungkin dia tak faham berzina ni dah. Duduk siung-siung tu dia kata berzina dah. Sebab tu hakim pun kalau dia nak menjatuhkan hukuman ni had qadhaf kau apa, dia tanya dulu gap dia berzina tu, dia mau faham kau. Situ dulu tak boleh tu dah kata berzina tu hukum lah, tak boleh. Gap dia berzina ni kena tanya dulu. Misalnya dalam tempat kita ni, masyarakat kita ni, boleh jadi orang tak jelas lagi berzina. Dia kira lelaki dengan perempuan mengadakan hubungan sulit, hubungan seks kita kata, luah lagi, masih luah lagi. Dia tak boleh jatuhkan hukuman selalu, tak boleh lagu tu. Bukan hakim yang bijak lagu tu. Kena tanya dulu. Takut-takut keliru saat ni lah. Tapi kepada orang yang faham, orang yang ngaji, dia tak akan kata berzina kalau selagi tidak begitu. Tidak semua tadi tu. Jadi dia kena sungguh berzina. Nampaklah. Wah, kita kata kalau kita kata duduk dalam kain selimut, nampak gerak-gerak kain selimut, tak boleh. Tidak berzina lagi. Atau kita kata dia liwat, tidak berzina. Liwat lain, berzina lain. Terus cara lah hukum tu, hukum haram, qada sabsa itu cerita lain. Nak laksanakan hukuman had ni, dia kena apa ni, zina mati. Soal ulama ada khilaf lagi kata kalau liwat ni lagu sama juga, itu cerita lain. Tapi tidak sepakat lagi, tidak sepakat lagi. Lepas tu kalau dia tengok setubuh tu pula, seperti kita kata patai celak masuk dalam bekas celak, masuk setara mana pula. Kalau bab sentuh saja tak jadi, tak lagi. Dia kena idza jawazal khitanul khitana. Itu maksudnya. Jadi apabila tempat khitan itu melepasi tempat khitan lelaki melepasi tempat khitan perempuan tu, tempat khitan perempuan kena tahu apa dia. Orang kita panggil kau dia orang kita panggil kelentik. Terkena ayat nak orang tak ada arah lah, kena ayat. Jadi dia kalau untuk muding ataupun untuk bidan, bagi orang yang dia sunat perempuan ni, dia cekik sikit, itulah kelentik. Dia cekik, biar putus tu sikit. Itulah yang dikatakan khitan. Itu yang dikatakan khitan, tempat khitan melepasi tempat khitan lelakinya. Tempat khitan lelaki kira-kiranya apa dia kita panggil kulit itulah, kulit di kepala zakar tu. Orang panggil setengah-setengah orang panggil kulit, dia panggil hak tu dia kerak tu, kulit tu ditarik sampai dekat mana, dekat kita kata takok takok apa ni zakar itu,
Pergi situlah. Mana kalau dia lepas tu kulit tu pergi sampai situ, melepasi hak tu. Yakni kepala dia. Kadar kepala zakat tu masuk dalam. Bukan sentuh dengan kelentik tadi. Tak kira lagi, tidak berzina lagi lagu tu. Masuk dalam faraj. Itu. Kena faham. Maknanya dia benda ni kena detail lah. Kalau seseorang tu menjadi hakim, kalau hukum Islam tu dilaksanakan benda-benda ni, dia kena detail. Kena detail. Sentuh saja kelentik ke, ataupun kena apa ni, kalau kita kata lubang kecil pun ada juga. Lain hak tu. Ni lubang hak tempat beranak, keluar anak ni, masuk situ. Kadar kepala zakat. Kalau orang tu putus zakat dia, tak ada kepala, kadar itu. Tidak semestinya ada kepala, kadar. Kadar baru. Dan dia tengok dengan mata kepala dia. Tengok pula bukan seorang dia, 4 orang. Dengan mata kepala gitu. Dia pula pakai spek, tak pakai spek, terang lah. Kalau dia ni pakai spek, memang dia pakai spek. Ketika tengok tu, tak pakai spek, tak boleh, tak pakai spek. Dia kena terang sungguh. Lagu tu nampak. Kalau dia adalah kain selimut, tak nampak, tak boleh tuduh lagi. Itu masalah kalau hak berkait dengan tuduhan, berkait dengan saksi. Kalau hak mengaku lain, hak mengaku tu pun hakim kena tanya dulu lagu mana maksudnya. Hak kata berzina lagu mana. Takut dia bila royak tu tidak sampai setara tadi. Kalau tak sampai setara tadi tak boleh. Selagi kemungkinan akan dilaksanakan hukuman had ini kalau seorang suami, ini khusus dengan suami saja. Seorang suami tuduh isteri dia, dia kata dia tengok sport tadi lah. Kalau dia tak tengok sport tadi, tak boleh. Tidak makna dia kata berzina. Tak betul tu kata berzina tu kalau lagu tu. Dia tengok sport tadi, berzina. Boleh jadi beberapa kali kau, dengan sebab beberapa kali dia tengok. Mungkin ada kali yang pertama dalam kain selimut tak nampak. Kali yang kedua ada gini-gini pula tak nampak. Banyak kali dia tengok. Dan ada sekali dia tengok memang sepot tadi. Boleh tak? Boleh. Kalau tak sampai setara tu tak boleh. Kalau tuduh juga kena sebab. Tuduh berzina. Jadi dia tak boleh tuduh berzina kecuali kena ada 4 saksi kalau orang lain. Tapi kalau suami dikecualikan, tak apa, tak ada 4 orang saksi, dia seorang pun tak apa, dengan syarat dia sanggup berli'an. Dengan sebab dia sanggup berli'an, jadi dia bersumpah 4 kali bahawa dia betul dalam tuduhan dia. Dan laknat Allah akan menimpa dia kalau dia termasuk dalam orang yang berdusta. Supaya dalam ayat baru ni kita sudah bincang kan. Kalau dia sanggup, kalau dia tak sanggup, dia kata bini dia berzina, dia kena sebab. Supaya dengan orang lain juga lah. Kena hukuman had qadhaf. Suami pun kena juga. Hak kata dia terlepas ni kalau dia sanggup supah. Hak kita panggil li'an ni. Dia sanggup supah. Dan isteri tak payah ada 4 orang saksi untuk menuduh dia. Seorang saja padan tu. Kalau dia tak sanggup supah balas, nak tolak hak suami dia. Kalau dia tak sanggup, kalau dia sanggup, dia terlepas daripada hukuman zina. Hukuman zina kira-kiranya dah muka dia bini orang, hukuman zina adanya soal lah. Dia 2 kan. Kalau apa ni, tidak menikah dengan cara yang sah lagi, berzina sebab 100 sebatan. Kalau dia sudah menikah secara sah, bukan dia pernah bersetubuh, tak kira hak tu berzina, tak kira hak tu, secara sah, dengan akad yang sah, dia berzina. Jadi kalau dia tak dia tak tolak hak tu tuduhan suami dia tu, kena lah dia. Salah lagi dia rejat ni bagai sampai mati. Baru ni kan kita sudah jumpa dah kan, Imam Abu Hanifah kata
Kalau dia tarik balik, salah seorang tarik balik, boleh lagi nikah. Jumhur ulama kata tak boleh dah sampai bila-bila. Tak boleh. Tarik balik, kau tak tarik balik, kau tak boleh berlaku. Tapi Imam Abu Hanifah kata kalau dia tarik balik, salah seorang. Tarik balik. Tarik balik tu lagu mana? Dengan mendustakan diri dia lah. Dia kata saya tuduh tu tak betul, saya pelawak. Saya berdusta. Gitu. Atau perempuan tu makna dia tarik balik. Tarik balik ke apa dia? Asalnya dia berlian dah. Lepas dah lah dia daripada hukuman had tu. Tiba-tiba dia kata tak, memang dia buat. Sungguh. Hak dia bersumpah tu dia pelawak. Kenalah dia. Tapi Imam Abu Hanifah kata boleh nikah. Jadi boleh nikah lah ke mana? Kita kata dah dia nak kena had rejam ke apa ni? Dia kata rejam pun sebab kita lah hukuman mahkamah ni kan, dia tidak hari ni esok lalu tak gitu. Tidak gitu. Jadi bila ni mengikut pendapat dia lah, kita setuju tidak setuju itu cerita lain. Mengikut pendapat dia. Jadi fuqaha ada khilaf dalam masalah ni. Jadi boleh jadi setahun lepas pada tu mungkin nak cek, nak periksa, nak banyak perkara lah, nak suruh selesai banyak perkara. Nak beri jelas ni. Bukan senang nak mati ni orang ni. Kalau hukuman tu jalan mati je. Pak kita kata boleh nikah. Dia kata boleh nikah. Tapi nikah tu tak bukan talak ni, talak raj'i, talak ba'in. Tapi boleh nikah. Kita kata nak boleh nikah lagi mana tak takut kau ada nafsu lagi. Tak cara tu. Kita tak ada nafsu, itu masalah kita. Bukan masalah orang yang berkenaan. Lepas tu kita kata dia tuduh tu boleh lagi, dia duduk sekali. Tak sah cara hak tu. Nyadar lah tu. Orang hak boleh lagu tu. Nyadar. Lepas tu dia boleh, bukan kata supaya orang yang mengikut dia lah. Supaya orang yang muflis. Bila muflis ni segala jual beli dia tak sah. Tak boleh. Boleh dibatalkan. Bukan lagu tu hak ni. Mana dalam masa sebelum dilaksanakan hukuman tu dia boleh nikah kalau nak. Tapi dengan syarat tadilah. Dengan syarat tarik balik, mendustakan diri. Kalau dia tidak tarik balik memang tak boleh nikah semua juga. Dia pun kata tak boleh nikah semua tu kalau tak tarik balik. Kalau tarik balik ada peluang tu. Jadi peluang nak nikah balik tu ada, mengikut dia. Tapi jumhur ulama tak berpendapat begitu. Tak boleh dah. Pasal benda ni benda besar kan, tuduh bini berzina. Kira-kira je kalau orang lain kena 4 orang saksi. Ni buat tadi tu suami dibenarkan tak kena hukuman itu dengan syarat dia sanggup bersumpah. Tu je. Jadi istimewanya seorang suami dia boleh tuduh. Jadi ni tak layak lah nak duduk sekali semula, tak layak. Kalau orang tu talak 3 dia boleh lagi klik baik setelah bini dia tu nikah cerai pula. Boleh. Tapi hal lagu ni tak boleh. Rasanya waktu lebih baik lah, lebih munasabah lah pendapat tu untuk kita pakai. Jadi kalau dia kecek, bermakna tak boleh lah kecek. Tak boleh kecek tak boleh ni. Kalau kecek kamu akan sebab dia tahu dah hukuman tu kira-kiranya. Dia tahu dah hukuman kalau tuduh orang berzina kena sebab dia tahu dah. Gitu. Kalau bunuh, kamu akan bunuh dia. Sebab apa? Hukum kisah. Bunuh orang kena bunuh balas. Orang tak tahu apa cerita. Kalau orang tahu pun dia ada khilaf pula situ. Kalau orang tahu bahawa memang berlaku dan dia bunuh, tu atas dasar tu lagu mana kena bunuh ke tidak? Mengikut jumhur ulamanya kena bunuh lah. Tapi berapa ramai juga ulama yang mengatakan tak. Kalau jelas dan ada keluarga, ada bukti yang lain pula kata memang dia mengaku depan saya, ada saksi gapo semua yang mengaku. Cuma dia tak mengaku dalam mahkamah. Di belakang dia mengaku. Jadi darah tu mati saja, tidak kena bunuh balas. Sebab apa? Kalau serah kepada kerajaan, bukanlah dia kepada pemerintah lah kita kata. Kalau dia tu orang muhsan dah, sudah bernikah secara sah dah, akan kena rejam juga, mati juga.
Dia kata tak boleh tu, tak boleh ambil kuasa pemerintah tu dalam tangan kita. Kita nak bertindak sendiri tak boleh. Tu tak boleh. Hakikatnya gitu juga, hakikatnya akan dibunuh juga. Tapi oleh kerana tidak jelas kan, kalau tak boleh bukti, tak ada sokongan gapo, tak ada gapo, dia kena bunuh balik lah, bunuh orang. Sebab bunuh orang. Kalau hukum zina tu bukan dia, bukan tanggungjawab dia nak bunuh tu, pemerintah. Jadi dia tak boleh lah bertindak sendiri. Tak boleh bertindak sendiri. Sebab kita sekarang ni lah, kalau orang berzina, kita tak boleh bertindak secara individu, atas nama kumpulan kau, atas nama jemaah, tak boleh. Bukan tanggungjawab kita, tanggungjawab pemerintah. Kalau dia dalam kemarahan, lagu mana nak buat kan. Yang ni pada ketika tu hukum tuduh orang kena sebab 80 sebab tu ada dah, tahu dah. Cumanya kalau kes lagu ni, kalau berzina lepas tu sabik, kena rejai kau, kena sebab kau, tahu dah tu juga. Kalau seorang suami ni berlaku isteri dia nak buat kan, hak tu hak tak ada lagi. Ayat li'an pada ketika tu tak turun lagi, tak turun lagi. Jadi pada keesokannya dia pergi, tak apalah cerita. Maknanya kita ni, mana-mana orang pun, kalau kita tengok dalam dunia ni, tapi ada juga orang yang fitrah dia tu sudah ternoda lah, tercemar, kita kata rosak, dia tak kisah. Tapi kalau orang biasa lah, orang biasa, bukan orang Islam saja, tak kira agama gapo, bangsa gapo, dia tak boleh tengok lagu ni. Dia tak boleh tengok lagu ni. Dia biasanya tindakan yang berlaku lagu ni lah, sama ada sebab, sama ada kecek, bunuh, ataupun dalam marah, tak senang hati. Sebab apa maknanya kalau bini lagu tu? Kita susah-susah kan? Susah-susah cari makan, cara ke anak, cara ke dia, beri belanja gitu begini. Nak menikah dulu mas kahwin banyak mana. Kalau hak sikit tak berapa ser, kalau hak banyak tu serakat lah. Lepas tu semua istihar orang ni, orang semua tahu buat walimatul urus, gapo baik kita kata, semua orang tahu. Depan tu imam kita kata, depan wali, depan saksi, semua cukup. Tiba-tiba lagu tu buat. Mana hak ni semua tadi tu untuk apa? Untuk mengharuskan hak haram lah kepada kita, baru boleh, baru jadi halal. Gitu mau nak buat. Orang ni tak ada gapo, tak ada rasmi gapo, tiba-tiba buat. Sebab tu macam mana tak marah, bangsa mana, agama mana sekalipun tak boleh terima keadaan lagu ni. Sama juga sebaliknya, bukan kita kata kepada orang perempuan saja, orang lelaki pun gitu juga. Kalau bini dia tengok, tak marah. Marah seperti itulah. Cuma hukum li'an ni tak ada untuk bini, start dengan bini tak ada. Dia keistimewaan suami, seperti mana hak cerai tu hanya ada pada suami. Jadi hak li'an pun suami juga, ada pada suami juga. Isteri tak ada. Sebab isteri dia tak boleh cerai, tak boleh. Begitu juga dia tak boleh li'an, kita kata. Jadi macam kurang dah orang perempuan tu. Dari satu segi memanglah nampak gitu, tapi hikmat Tuhan buat tu molek dah. Lebih baik. Sebab kalau dia ada hak juga, bangat benar, boleh cerai dah. Sebab apa? Kalau hak ni nak marah pun dia boleh cerai juga, hak ni nak marah pun dia boleh cerai juga. Sedangkan nikah-nikah tu tidak boleh mudah-mudah kita putus. Tidak boleh. Moga rasmi benar tu hak tu. Nikah maknanya kita bersedia dah untuk biasanya pada umumnya untuk sampai mati lah, sama dengan dia. Kau tu ni lelaki perempuan pun sama lagu tu lah maksud dia. Jadi tidaklah kita sepatutnya buka jalan jadi mudah pula berlaku perceraian. Sama juga ni, hak ni keistimewaan kepada lelaki. Sebab apa? Dia banyak sangat tahu jawab atas dia tu. Hak dia tanggung atas dia. Jadi sepatutlah bagi keistimewaan sedikit kepada dia. Apa dia? Inilah istimewaan. Tapi tidaklah kata
Isteri tu bila dituduh, tak ada cara, tak ada jalan keluar, ada juga. Cuma hak tu diberi kepada suami. Dia tidak akan kena hukuman gapo. Hak perempuan tu, isteri itu, kalau dia sanggup berlian juga, jadi selesai. Ini hak suami, kelebihan suami. Dia pun kata Allahumma ftah, dan berdoa tu, maka turun ayat li'an, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum, dan seterusnya. Mereka berdua pun berli'an. Yang laki-laki itu bersaksi, pak kesaksian seperti dalam Quran yang kita sudah baca dah baru ni. Begitulah ceritanya. Jadi hak ni kalau kita kata kisah ni berkait dengan Uwaimir, maka maksud turun ayat ni lagu mana? Jadi ayat tu turun dua kali. Sebab cerita hak selepas ni Hilal bin Umayyah, ayat tu juga turun. Hak mana dulu berlakunya? Kalau kita kata Uwaimir ni, cerita Uwaimir ni dulu bermakna tahu dah lah hukumnya. Lagu mana nak buat li'an ni, ada dah lah. Apa Hilal bin Umayyah ni macam tak tahu pula cerita ni? Dia tanya dah Rasulullah, tak dijawab ke apa? Rasulullah kata tak tahu. Rasulullah kata kena bagi bukti, kalau tidak kena sebab pun atas belakang. Nampak macam tak tahu lagi hak mana dulu. Itu kemuskilan. Kebanyakan ulama mengatakan hak dulunya hak cerita Hilal bin Umayyah. Hak tu dulu. Hak tu dulu. Uwaimir ni kemudian. Cuma hak dia sebut turun ayat tu, bukan maksud turun ayat tu baru turun. Yang ni penyelesaian kes dia sama dengan ayat yang sama. Kadang-kadang dalam hadis, dalam cerita asbabun nuzul, selalu dia sebut lagu tu maksudnya bukan turun semula, penyelesaian kepada masalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya dengan ayat yang sama. Cuma takbir dia gambarkan dengan turun. Bukan makna baru turun, tak. Bukan makna baru turun, tidak gitu. Sebabnya kalau kita kata hak ni dulu, macam mana hak Hilal ni, mana tak tahu. Kalau kita kata hak Hilal ni dulu, hak ni macam mana tak tahu, dia kena tahulah. Dia sepatutnya tahulah. Tahu dah lah. Jadi hak sebut ni kita kena takwil, bukan baru turun. Kerana penyelesaian dia dengan ayat yang sama juga. Tapi kalau kita tengok perhati dari segi orang panggil siap, jalinan kata hadis tu, jalinan hadis tu kita perhati, nampak lebih sesuainya hak Hilal bin Umayyah tu dulu cerita dia berlaku. Itu hak Uwaimir tu kemudian. Satu penyelesaiannya tu. Satu lagi penyelesaian, setengah-setengah ulama kata hak Hilal tu dulu juga, tapi Uwaimir tu kemudian. Tapi pada ketika yang sama, berlaku gitu. Pada ketika yang sama. Jadi hak kemudian tu ditakbirkan dengan nazalat, turun juga. Jadi nazalat itu dengan makna lagu mana? Kira-kiranya Allah SWT waktu turun pula lah ayat tu. Ayat tu sudah turun dah. Mana ayat kepada Rasulullah, penyelesaiannya dengan ayat tu memang turun pula. Jadi turun tu tidak semesti sekali. Turun tu dengan arti Allah SWT cerita pula ayat tu kepada Nabi. Ini juga penyelesaian dia sama. Ada juga. Dengan sebab itulah setengah-setengah ulama dia terima boleh beberapa kali sesuatu ayat ataupun surah bahkan turun boleh. Tapi kita kena tahulah hak mana betul-betul mula-mula. Hak mula-mula. Tak apalah. Bila begitu Nabi SAW kata, ya Nabi SAW kata tu kepada perempuan tu bila dia nak bersumpah tu, kira-kiranya dari segi bukti-bukti zahirnya yang ada pada Nabi, bukti-bukti zahir, lebih berat balik hak perempuan tu berdustanya daripada suami. Sebab suami dia tu kalau kita perhatikan orang hebat-hebat,
Orang hebat tu, orang Imir ke ataupun Hilal ke, ahli badar ni, orang hebat. Tapi sebab tu Nabi SAW kata, kalau tidak sampai sudah ada ketetapan dalam kitab Allah, dia kena laku ni cara je. Jadi kerja, kata dia, tindak ni, dia akan bertindak. Tapi tak boleh lah, memang lagu tu cara je. Dia boleh melepaskan diri dia. Sebab apa? Sebab hak ni tuduhan seorang suami. Hak sahabat tu tak apalah kalau kata dia betul hak kemudian hari. Hak kemudian hari. Di zaman orang-orang teruk lah, orang lelaki, orang perempuan pun teruk. Boleh jadi saja dia nak nyaya ke bini dia pun boleh jadi, nak memalukan bini dia pun boleh jadi. Dia buat tuduhan gitu, mentang-mentang dia ada kuasa, diberikan hak untuk berlian ni, cara dia nak memalukan bini dia, boleh jadi gitu. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW tak buka luah benda ni. Ada ketetapan. Kok mana-mana pun kalau berlaku, bila-bila pun tak sarusing lah orang perempuan. Sebab dia boleh lepas. Dia tak takut apa kalau dia tidak terlibatnya untuk bersumpah. Dan dia akan terlepas daripada hukuman. Tak akan kena hukuman apa dia. Dan orang tidak semestinya, tak boleh kita kata bila dituduh tu mana dia lah yang jahat. Tak boleh lagu tu. Kita kena pakai hukum Allah ni dalam kitab Allah. Sebab tu Nabi SAW pun apa, Allah SWT suruh dia ikut hak tu, walaupun ada bukti di zaman dia tu. Kalau nak kira dia sendiri dan dia orang ayak gini-gini betul, walaupun begitu Allah SWT tak boleh pakai mengikut bukti hak kita nampak. Tak boleh. Kalau kita kata dia sekarang ni, bagi pendapat anda lah, sekarang ni kalau dia boleh buktikan, dia kata buat ujian DNA lah, buat ujian DNA betul tidak anak dia, katakanlah, tapi bini dia menafikan dia tidak berzina, anak orang tu bini dia menafikan, kita kena pakai hak tu lagi. Ni ayat Quran. Sebab apa? Satunya ni dia lepas wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Dia kena pakai hak tu. Lepas tu hadis lagi, al waladu lil firash walil ahir al hajar. Anak adalah kepunyaan tuan punya tilap. Tuan punya tilap suami. Hak tu hak sahnya. Dia kena pakai gitu. Soal jadi nyayalah dia duk pegang anak orang. Dalam dia kena beringat lah. Dia macam-macam orang ni. Ada orang yang dia boleh 2-3 anak dia, memang dia pergi cek. Hak cerita zaman ni lah, DNA nya bukan anak dia, anak orang lain, tapi dia boleh lagi pegang bini dia. Dia tidak marah pun ni, no. Sebab tu yang kita kata dah kalau tak kena kan cerah lah kan. Cerah tu duduk di tangan dia, tak sedar tuduh, cerah lah. Dah tak seri malu, tak seri berlian kan. Dia boleh terima. Sebab apa dia sayang lah juga ke bini dia, macam-macam no. Tapi ni buat gitu saya juga, orang tidak sumpah kan. Sebab tu dia boleh terus tu. Kalau hak tak boleh tu kat dia cerah lah. Tak ada hak cerah kau, boleh duduk dengan hak tu. Tak timbul lah masalah apa yang kita kena jaga anak dia, cakap kita jaga anak orang. Dah kita tu kan ada kuasa cerah kan. Hak cerah apa tak cerah, dah tak sih menanggung. Bukan pelik juga tu. Masing-masing dia mudah jalan keluar, mudah. Kalau tak saya berlian, tak saya geger, cerah, selesai lah. Selesai. Tak ada lah menanggung anak orang apa, tak ada lah. Dah kita tak percaya sangat ke bini kita. Nak kau pergi umur nak pergi cek. Dengan pakarnya, masuk makmal gitu umur, dah bukti, sudah bukti tu, dah percaya sangat. Dan nak duduk sekali, kan? Anak tu dari segi hukumnya lil firash, hak tuan punya tilap. Tuan punya tilap maksudnya suami. Walil ahir al hajar, orang yang berzina tak dapat gapo-gapo, boleh batu. Nabi kata dia termasuk dalam peribahasa Arab, kalau boleh batu juga sajalah, tak boleh. Dia nak dakwa anak ke anak dia, tak boleh. Walaupun dia dakwa, ni tengok ujian DNA membuktikan anak dia, mu siapa? Mu suami dia apa? Tidak suami tak boleh. Dia hak suami, hubungan suami isteri itu kuat besar, hak tu kena utamakan hak tu.
Tak pandai dengan ujian DNA ke apa, tak pandai. Setengah ulama hak zaman lain ni bukan cerita baru kan, DNA ni benda baru. Dia kata kalau sudah bukti lagu tu, dia jadi tak boleh lah. Tak boleh apa ni, dia kira anak dia lah, anak orang lain, bukan anak dia. Tak boleh lah. Itu pendapat dia. Tak boleh. Dia tu siapa? Orang lain, bukan suami. Bukan suami, dia tak ada hak. Anak tu anak zina. Anak zina kalau dalam mazhab Syafi'i, ayah boleh nikah dengan anak kalau dia besar. Anak zina mana tidak ada hak untuk mendakwa anak kau apa, tak ada hak. Anak-anak dia boleh secara sah, barulah boleh dakwa anak. Sebab tu kita kata tak boleh. Sebab apa? Hak ni lebih terang. Nabi SAW sudah kata dah, isyarat ada tu. Kalaulah tidak kerana sudah ada ketetapan di dalam kitab Allah, nescaya aku bertindak terhadap perempuan. Sebab ada bukti-bukti kena kira. Kira-kiranya Tuhan beritahu dah dia tu. Tapi hak ni untuk paduan umum, bukan untuk dia saja, untuk sepanjang masa. Bila untuk sepanjang masa, kita kena pakai hak dalam Quran ni ayat. Jadi perempuan tu kalau dituduh, isteri tu kalau dituduh, dia akan terlepas daripada tuduhan itu dan tidak dikenakan hukuman kalau dia sanggup berlian. Selesai masalah. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas pula, Hilal bin Umayyah tuduh isteri dia di hadapan Nabi SAW berzina dengan Syarik bin Sahman. Syarik bin Sahman, Nabi SAW kata, mana kira-kira ni jelas ni, mana hadis ni lebih menampakkan peristiwa ni berlaku dahulu, nak banding dengan peristiwa Uwaimir. Sebab apa Nabi kata? Wah, mari bukti. Kalau tidak mungkin sebab atas belakang. Dan Imam Malik kata inilah menunjukkan kalau sebatan ni, kalau hukuman ni sebatan tak pakai. Sebab hadis dia kata haddun fi zahrik, kena tak belakang, lain tak boleh. Tapi ulama-ulama lain kata dah, ni sebut apa ni, qaid lah, kita kata fi zahrik ini hak umum, secara umumnya hak lebih mudah, hak lebih tidak menyakitkan tu, bukan makna tak boleh lain. Nak beri cukup 80 sebatan tu, sebab lain kata paha ke punggung ke boleh gitu. Jadi kira-kiranya Nabi SAW tak tahu lagi bahawa suami kalau dia tuduh dia seorang boleh, dan dia tidak dikenakan hukuman had kalau dia sanggup berlian. Mana ayat tu tak ada lagi. Sebab tu Nabi tak tahu. Nabi kata gini. Kalau Nabi kata gini, dia tahu dah apa maknanya. Kalau cerita Uwaimir tu ada dah, dan ayat tu berkenaan dengan Uwaimir, selesailah. Ini dia kata gini. Kata gini menunjukkan tak turun lagi ayat. Satu. Yang kedua, Nabi SAW ni dia lebih setara mana pun dia tak tahu. Hukum ni bukan dia buat. Hukum li'an kau gapo bukan dia buat. Bukan dia yang merekanya. Yang buatnya Allah SWT. Selagi Allah SWT tak bagi kepada dia, dia tak tahu. Situlah. Dan Rasulullah SAW kata gini ni dia sebagai gap, dia sebagai pemerintah. Bila ni? Di Madinah, bukan Mekah. Ketika dia tidak berkuasa, bukan Madinah, dia ada kuasa dah. Hukum-hukum ni mari dah. Hukum masyarakat mari dah. Jadi maknanya hak boleh kata gini, boleh bertindak gini pemerintah. Hak tidak pemerintah tak boleh. Satu orang tu mari dia kata saya sudah tuduh bini saya, jadi kena sebablah, awak sebablah 80 sebatan. Nak lepas, tak lepas. Dia tak lepas. Sebab pun tak jadi juga. Sebab pun tak jadi juga. Dia kena sah. Pemerintah itu hak sebenarnya dia. Jadi hadis-hadis ni ada dalam hadis ni tidak semesti boleh dibuat oleh semua orang. Boleh dipakai oleh semua orang. Setengah-setengah tu hanya boleh digunakan, dipakai oleh pemerintah sahaja. Ini maksud ini. Dan pemerintah pun dia tidak perlu korek benda ni. Tidak perlu setiap kali hari Jumaat siapa dia ada masalah nak kena sebab dia dah. Nah. Royak. Dak tu tak kena terajak tu kalau lagu tu. Rasulullah SAW kalau benda-benda lagu ni dia alah kelari, alah kedak si.
Kalau boleh elok. Jangan sampai kepada pemerintah. Kalau sampai kepada pemerintah gitu. Kalau tak sampai kepada pemerintah, dosa gitu lah. Duk kecek tu dosa. Kalau sampai kepada pemerintah, cukup bukti dia kena laksanakan. Kalau dia tidak laksanakan, dia berdosa. Pemerintah itulah berdosa. Pemerintah. Dia kata, wahai Rasulullah, kita duduk tengok bini kita tu duduk jahat dengan orang, mana ada masa kita nak pergi cari orang, nak cari bukti. Gak zaman dulu kamera tak ada. Nah, kalau lah ni ada handphone boleh juga ambil dah. Ambil. Selut tangan dalam poket tu, pukul gambar, nak ada bukti. Dia kata al-bayyinah, nak ada bukti. Walaupun al-bayyinah di sini dengan makna saksi, al-bayyinah di sini dengan makna saksi. Bayyinah tu luah. Bayyinah tu dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk gitu pun bayyinah juga. Tapi di sini maksudnya saksi. Kalau dalam bentuk gitu saja tak ada, tak boleh. Kita ambil gambar, tak ada, tak tuduh orang, tak boleh. Dengan semata-mata gambar. Dia benda ni kena saksi. Pak orang Islam adil, bermaruah, tidak dimaklumi dia ni sebagai seorang pendusta. Cukup syarat-syarat dia. Nabi SAW duk kata gitu semacam. Hilal pun kata, demi Tuhan yang mengutuskan kau bawa kebenaran, saya betul. Dan Allah pasti akan menurunkan berkenaan dengan saya ni, kes saya ni, yang melepaskan belakang saya daripada terkena had. Kita tahu kan, bila bukan dalam sini, kuliah muslim, dia Hilal bin Umayyah dengan Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi', 3 orang ni kan, hak tak pergi perang Tabuk. Jadi cerita ni, dalam cerita tu dia royak isteri dia tu pergi mengadu hak kepada Nabi. Dan muka suruh pisah, suruh duduk suku bini, tak boleh khidmat pada lelaki, masing-masing. Bila 40 hari suruh perintah gitu. Jadi Ka'ab bin Malik tak apa, suruh bini dia kelik rumah. Jadi hak ni Hilal ni, bini dia pergi jumpa dengan Nabi. Jadi bini dia pergi jumpa dengan Nabi, dia royak, apa maksudnya? Suruh suku tu mana cerah kau? Tidak gitu Nabi kata. Mana suruh khidmat? Dia takut berlaku persetubuhan dalam masa tu. Dia kata kat Hilal ni tak ada gapo orang tua. Tak ada pergerakan gapo, dia kata. Dia kata tu kan. Hilal ni lah. Jadi peristiwa ni berlaku bila? Berlaku bila? Kalau hak tu perang Tabuk tahun yang ke-9. Tahun yang ke-9. Maknanya kalau hak ni tahun yang ke-9, tahun yang ke-9, setengah ulama kata tahun yang ke-9 hak ni. Jadi bini hak kata dia tu tak ada gapo dah. Orang tua kita nak khidmat ke dia, cara makan minum dia, sial ke dia. Bini mana pula? Hak tu bini mana? Kita kata bini lain lah, bini lain. Gak orang ni kalau dia tak erak, kalau dia lemah letih dah, bini mana-mana pun serupa ya kiranya kan. Tak tahulah, takut bini hak muda dia naik angin. Tak tahulah. Orang ni kok bukan boleh kira juga kan. Hak kata tadi nak khidmat tu bini tu. Soalnya apa yang bini lain tidak menyatakan nak khidmat gitu? Apa? Hak tu saja. Ia kata gitu. Jadi banyak perkara yang timbul kemuskilan di sini. Satu lagi iaitu kalau Nabila ni Hilal ni pada masa tu selepas daripada perang Tabuk berlaku. Dah hak ni bini hak lain, bukan hak tu, hak khidmat kepada dia tu. Bini ni kira-kiranya bini muda. Bapa yang dia menikah orang muda dan dalam keadaan dia sudah tidak ada nafsu, sudah kita kata macam mati pucuk lah, dia kata bini dia kata tak ada pergerakan gapo tu lah. Patutlah bini dia berzina. Jadi satu kesalahan juga tu. Satu kesalahan juga. Apa? Itu pun kesalahan juga. Dia tak boleh tengok kesalahan ni pemerintah Islam, penguasa Islam, dia tak boleh tengok benda tu berlaku secara salah tu gitu semata-mata, tak boleh.
Dia kena tengok juga apa yang jadi gitu. Apa yang jadi gitu? Boleh jadi yang jadi gini dengan sebab dia tak dapat apa-apa nafkah batin daripada suami dia. Boleh jadi. Jadi maknanya kesalahan dia tu bukan kesalahan dia saja, kesalahan suami dia juga. Bapa tak ada timbul di sini. Ya si isteri tu kata gandengan, tak ada. Dia kata dia tak puas kau. Dia masalahnya orang perempuan kau, orang lelaki kau serupa je. Dia bukan masalah tak ada nafsu rasa mati pucuk sampai ke peringkat tu. Tak puas pun kadang-kadang orang yang nafsu dia lebih, dia tidak boleh sabar, iman dia tu lemah, ada ketika-ketikanya boleh berlaku juga. Boleh berlaku juga. Tidak ada langsung nafsu, tapi gambaran hak hadis tu, hak dia tak pergi ke perang Tabuk tu, isteri dia tu ya, gambaran dia tu mana tak ada langsung. Kecuali kalau kita kata peristiwa ni berlaku sebelum itu, boleh jadi berlaku sebelum itu. Dan kalau berlaku sebelum itu pun lebih munasabah. Sebab apa? Hak ni, peristiwa ni berlaku dulu. Hak Uwaimir tu kemudian. Peristiwa ni berlaku dulu. Boleh jadi munasabah gitulah kita kata. Dan agak tidak munasabah. Biasanya orang-orang di zaman tu, kalau dia semata-mata nak memuaskan nafsu lah, dengan maksud tak saya anak ke apa, dia ada hamba sahaya, ada lagi, ada jalan keluar dia. Ini dia tak ada nafsu. Apa makna dia nikah ni dengan perempuan ni? Apa makna? Kalau kita kata andaian saja, mengikut setengah-setengah ulama, dia kata hak ni berlaku selepas perang Tabuk. Kita buat andaian saja. Kalau kita kata sebenarnya hak ni isteri lama dah, bukan dia baru nikah. Kalau baru nikah salah lah, tak pernah sabar lah kita kata. Dia lama dah nikah, cuma isteri dia tu tidak puas ataupun jahat lah kita kata, ataupun Tuhan nak uji isteri dia tu, maka berlaku lagi tu. Boleh jadi. Jadi seseorang tu kalau lihat dia tu, mula dia mampu, lepas tu dia tidak mampu, jadi menimbulkan masalah lah kepada isteri dia. Jadi isteri dia tak boleh sabar. Boleh berlaku juga. Boleh juga. Tapi kita kena pastikan peristiwa Uwaimir tu berlaku selepas dia. Mana dekat benar dengan Nabi SAW nak mati ni. Dekat benar. Kalau kita kata ni pun selepas Tabuk, bermakna Uwaimir tu pun selepas Tabuk juga. Kena kata gitulah. Setelah kita terima hak ni dulu. Lepas tu selagi, kalau kita kata berlaku lah, apa yang kita kata sahabiah ni kadang-kadang berlaku benda-benda tak molek gini. Berlaku tu nak royak hukum Islam ni, hukum yang praktikal. Tu habui lah berlaku benda ni tak sesuai berlaku kepada Nabi dengan bini-bini dia. Tak sesuai dengan kedudukan dia, hak bolehnya sahabat. Maka Tuhan nak uji bini dia, siapa-siapa ke di antara mereka, boleh. Boleh. Nak buktikan kepada dunia bahawa ini hak dalam Quran sebut ni bukan kecek saja. Dia ada penyelesaian dia. Penyelesaian dia gini. Dan walaupun aib pun dia tidak masuk. Apa agama kita ni terikat dengan dia. Adakah satu hukum yang mana kalau tidak sabit kita ambil daripada dia, tak tahu hukum tu, tak sapa kita kepada umat? Adakah lagu tu? Tak ada. Ini Hilal, siapa ambil hadis daripada dia? Uwaimir, siapa ambil hadis daripada dia? Atau Ma'iz, ya dia mengaku dia berzina, tak ada riwayat dia, tapi dia sahabat. Jadi nak kata apa ya, ulama-ulama tak ambil hadis daripada dia, takkanlah tak ada. Sebab tadilah takut orang kata, padahal kalau nak kiranya boleh, tak ada satu. Sebab dia sudah bertaubat. Tapi tak ambil. Tidak kata kita ni menyandarkan agama kita ni, hukum ni dengan orang-orang yang ada kes lah. Ada kes. Apa lagi kita nak kata hukum satu benda ni, bak air semaya ko, bak semaya ko, berkenaan dengan hak rukun. Jadi rukun semaya
Orang lain tak ada. Dia seorang. Tak ada berlaku lagu tu. Tak ada. Maknanya sebanyak-banyak hukum Islam yang ada ni dia tidak bergantung dengan hak terlibat dengan benda-benda gini. Tak ada. Macam ni cerita dia, tapi yang meriwayatkan Ibnu Abbas. Cerita ni yang meriwayatkan Sahal bin Sa'ad. Cerita ni yang meriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Tak ada apa-apa. Kita ambil daripada demo tu. Lepas tu turunlah walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sampai minas sadiqin. Lepas tu ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar orang suruh panggil dia dengan bini dia, marilah apa ni, dua orang tu mari. Lepas tu bersaksilah. Nabi SAW duk kata salah seorang ni ada berdusta ni ke mana-mana pun. Jadi ada kau nak taubat tak say teruskan. Jadi kalau boleh tak saya teruskan lah. Itu cara Nabi SAW. Kalau kita perhati dalam bab had ni kan, boleh katakan gitu. Ada cara dia nak mengelak. Jadi kalau taubat selesai, tak ada apa lah. Cumanya tak ada apa pun bila kenalah suami tu. Kalau dia tarik balik, kalau dia bertaubat, maknanya dia kata dia dusta lah, menuduh bini dia. Kena sebab tak? Kena 80 sebab tak. Itulah cara taubat dia tu. Habis itu. Jadi kata Ibnu Abbas, jadi hak perempuan tu teragak-agak. Jadi nampak kenaling lah. Sehingga kami ingat dia nak tarik balik. Tapi dia kata, setara dia kata gini, mana ada orang dengar, ada orang tahu. Dia kata gini pun Nabi tak hukum juga. Lepas tu Nabi SAW wayak kalau anak tu gini-gini rupa dia, setara ada Nabi tak hukum juga. Pasal apa? Pasal dia berli'an. Itu hikmah berli'annya. Dia jadi tak kena hukuman tu ke atas isteri yang dituduh. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW suruh satu orang, bila dia suruh dua orang suami isteri ni berli'an, letak tangan dia tu atas di mulut dia, hak lelaki tu. Bila dia sampai ke hak yang kelima, kesaksian yang kelima tu, sambil kata innaha mujibah, hak ni kena ni, hak ni menyebabkan mu kena ni, kena mati ni. Jadi bila sampai yang kelima, Nabi SAW suruh berpekuk mulut. Seseorang pekuk mulut. Pekuk ni hak lelaki lah. Jadi tadi kan nampak macam jangan dia kata kepada hak perempuan, bukan kepada perempuan saja, hak lelaki pun dia kata juga, dia ada bertindak juga. Dia ada bertindak juga, tidak kata berat sebelah lah. Nampak menakut-nakutkan hak perempuan tu. Tidak, yang lelaki pun dia buat juga. Tengok, dia suruh pekuk mulut. Pekuk mulut, royak ke dia, innaha mujibah, hak yang kelima ni jadi ngoti ni, hak ni. Jadi ngoti ni boleh faedah mu. Boleh faedah mu kalau terus hak ni. Gitu. Jadi tujuannya nak suruh dia memikir. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas lagi, kata dia Hilal bin Umayyah, salah seorang daripada 3 orang sahabat yang Allah SWT terima taubat dia. Dia balik daripada kebun dia, tanah dia, maksudnya kebun dia lah, pada waktu Isyak. Dia dapati ada seorang lelaki bersama isteri dia, ahlihi itu isteri. Di sinilah ahli itu dengan makna isteri itu banyak benar lah dalam hadisnya. Lepas tu dia tengok dengan dua matanya, tengok, dan dia dengar dengan dua telinga dia. Dengar ke apa? Tengok dua mata dengan dua mata ni sepatutnya tadi lah kita ayat tadi. Dengar dua telinga ni, dia dengar lah. Dia tahulah muka dia berapa orang bini dia tahulah mana orang bertubuh dia lagu mana. Dia tahu. Tapi dia tidak mengejutkannya. Dia tidak mengejutkannya sampai ke pagi. Sampai ke pagi. Dia tidak
apa ni, jekoh kau? Tidak. Dia tengok. Lepas tu dia pergi pagi tu, dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, saya balik pada waktu isyak kepada isteri saya. Saya dapati ada seorang lelaki. Saya pun tengok dengan dua mata saya dan dengar dengan dua telinga saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka. Dia tak suka dengan benda-benda lagu ni pasal dia ada hukum. Ada hukum tu berat kena. Sebab tu kita kata kalau bab-bab hak ni cuba perhati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka cerita benda-benda gini. Jadi apa yang dibawa oleh dia tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka dan dia berasa beratlah benda tu. Sebab apa berat? Sebab dia kena laksanakan. Lepas tu turunlah ayat walladzina yarmuna azwajahum. Hak tadi lah, hak sebelum pada ni juga, orang yang menuduh isteri mereka berzina, dia pula tidak ada saksi selain daripada diri dia sendiri, maka saksi dia seorang tu boleh serupa dengan 4 orang juga. Fasurra an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu keadaan turun wahyu tu hilang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, abshir ya Hilal, terimalah berita gembira wahai Hilal, Allah Subhanahu Wa Taala telah beri jalan keluar kepada kamu. Hilal pun kata, itulah yang aku harapkan daripada Tuhanku. Dia kata. Jadi sahabat-sahabat ni kan, zaman dia tu dia tidak seperti zaman kita. Kita mana-mana pun tak turun dah ayat ke mana kau siapa-siapa. Jadi kalau dia berani, dia kata, saya yakin, saya kata ni Allah akan lepaskan saya. Memang begitu semua. Jadi ni kan salah seorang hak taubat tu 3 tu kan, anak taubat sungguh, siapa turun Quran melepaskan dia. Tak ada siapa dia boleh takwil dah tu. Tak ada siapa dia kata tak jadi taubat dia, dah Tuhan tak terima. Tak boleh kata dah gitu. Dia terima dah dalam Quran. Dia ni kok, ni ahli badar ni, ahli badar. Sebab tu kata ahli badar ni dia lebih hebat. Berapa banyak ayat-ayat Quran yang tu menyokong dia, menyebelahi dia. Dan tidak disebut nama bini, tak sebut. Ini salah satu ciri hadis. Hadis sahih, tapi hak ni tidak sahih ni. Ini tidak sahih ni. Ada dalam hak sahih. Kalau hak sahih, dia sifat dia ada antara ciri dia menyembunyikan nama-nama tu, takut aib. Terutamanya nampak dah kebenaran tu alik siapa, menyebelahi siapa, nampak dah. Lagilah tidak sebut. Sebab apa? Dia orang Islam juga. Tidaklah dengan sebab dia berdusta tu dia jadi kafir. Orang Islam kita kena jaga maruah dia. Kalau kita tutup keaiban dia, kita tak tahu, takut Tuhan terima taubat dia kemudian. Dia tidak kena hukuman rejam. Ya rasa perkara dia terlepas dari hukuman dunia tu. Allah SWT boleh mengampunkan dia kalau dia nak ampunkan. Mungkin selepas tu kalau dia bertaubat sungguh, kita tak tahu. Hak Tuhan boleh tahu kata dia terima. Tahulah. Hak dia tidak ayat bukan bermakna dia tidak terima. Boleh jadi ada kebaikan, kebajikan lagi yang dia buat, Tuhan kenal sangat tu, Tuhan boleh hapuskan. Dia maha kaya. Jadi tak bolehlah kita buat jadikan i'tiqad ni mesti ahli neraka. Tak boleh. Siapa dia suruh buat gitu? Bini dia ni mesti dah ahli neraka. Tak boleh. Tak boleh kata begitu. Cuma yang berlaku ni adalah hikmah. Nak rakyat kata hukum ni gini. Gini. Telah berlaku. Dan dalam mahkamah lah. Nabi SAW tak ada mahkamah dia. Dalam masjid gitu je. Mana kalau lain, kalau sama kita ni kena benda-benda lagu ni dalam mahkamah ni tak boleh luar koksi gitu, tak boleh. Tak boleh. Di sini Nabi sebagai hakim pula. Hak faham hak ni gini, hak ni gini. Ulama lah yang faham gitunya. Jadi kena ambil kira berlaku. Jadi nama tak ada sebut. Cuba kita perhatilah. Hak cerita kan hak tu, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Hak kata sahabat cium. Orang hak pergi beli buah taman dengan dia, kau gapo, kau macam-macam cerita tu kan. Dia tak sebut nama. Tak ada nama. Cuma peristiwa tu berlaku.
Berapa banyak dalam hadis yang sahih? Ada. Bukan sekali dua, beberapa kali telah berlaku, tapi nama tak sebut. Berapa banyak cerita ni kita dapat pengajaran, kita dapat iktibar, walaupun kita tidak tahu nama. Tak perlu tahu nama. Untuk iktibar cukup sekadar itu. Siapa seseorang tu jadi aib sepanjang masa, tak kena tu lagu tu. Sebab tu kita tengok dalam hadis ni dia ada satu disiplin lah. Disiplin ni cukup baik. Walaupun dia royak cerita, tapi mengaibkan orang tak boleh. Sebab kita tidak tahu. Lepas tu, walau dia buat sungguh, lepas pada tu dia bertaubat, kita tak tahu. Kalau kata berzina sekalipun, dia turun ayat tu, innal hasanat yudhibna sayyi'at, untuk lelaki saja kau. Untuk perempuan, hak lelaki tu hak pergi sembahyang sekali dengan Nabi tu, iyalah hak tu. Pas perempuan tu tak ada buat kebajikan kau, tak ada. Hasanat juga hak tu. Walaupun tidak berlaku kepada dia, tidak peristiwa tu, orang tu tidak sembahyang, hak sembahyang sekali dengan Nabi, hak lelaki hak perempuan tu tak ada. Lepas tu perempuan tu tak pergi sembahyang sama kau dengan Nabi. Lepas pada tu tak jelas kan? Kalau dia pergi, kira-kiranya dia pun ada buat hasanat juga. Walaupun dia katakan dalam hadis sahih Muslim tu, dia kata dia buat belaka dengan hak perempuan tu, kecuali zina saja. Hak lain dia buat belaka. Macam mana dia boleh buat gitu? Kira-kiranya dengan persetujuan perempuan tu jugalah. Kira-kiranya ada kes hak berlaku begitu. Nabi baca ayat tu juga, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi hukuman-hukuman hak dunia tak ada dikenakan ke atas dia berdua, mereka berdua tak ada. Boleh Allah SWT nak terima taubat kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, boleh. Cumanya nak buat ada peristiwa yang betul-betul dalam praktiknya, hukum ni adakah? Ada tu ya. Ni benda berlaku zaman Nabi sendiri. Nabi telah buat ada lagu mana cara li'an tu. Cara tu. Lepas tu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, pergi hatta orang biar bini dia mari. Bila dia mari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bacalah ayat tadi kepada di hadapan mereka berdua, suami isteri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka berdua, ingat nasihat pula situ. Jangan buat benda-benda macam ni, dan azab akhirat itu lebih berat daripada seksa dunia ni. Kalau seksa pun dia royak tu. Hilal kata, wallahi laqad sadaqtu alaiha, demi Allah saya bercakap benar dalam tuduhan saya terhadapnya itu. Ibini dia pula kata dia berdusta, dia kecap lawak. Sebenarnya tidak. Gini, seperkara lagi yang ada terfikirlah kemungkinan kedua-duanya betul sungguh. Nabi kata tu salah seorang daripada kamu ada berdusta, tapi boleh jadi kedua-duanya tidak bersalah sungguh. Lagu mana? Allah SWT boleh buat dia nampak sebuah bini dia. Syaitan tak boleh berupa bini dia. Tak boleh berupa. Boleh. Dia boleh jadi betul bini dia kata dia berdusta, mana dia bukan dia. Bini dia duduk mana tak tahulah. Boleh jadi. Boleh jadi. Ya dia tu dia berasa dah, kalau tidak bini dia siapa dia? Bini dia duduk ceruk mana masa tu dah. Dia yakinlah dengan cara dia. Sebab itu dia kata begitu. Dia bukan main-main. Tapi hak alik bini boleh jadi. Berapa ramai orang Nabi SAW sendiri dengan sahabat-sahabat dia diperdaya oleh syaitan. Pernah sahabat-sahabat keliru. Dia kata musuh tak ni. Hak kata tu syaitan berapa orang lah. Musuh tak ni kata dia. Jadi sahabat-sahabat propose ni gelek tu. Hak tu kena teruk tu. Dia nampak kadang-kadang dia bunuh sama sendiri. Sebab apa? Dia nampak ni musuh. Takkan kita kata dia nak bunuh dengan sengaja. Dia boleh berlaku, terutamanya dalam keadaan bercelaru gitu, tidak tenang gitu, dia boleh berlaku. Supaya juga ahli-ahli tafsir mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fasiqun tu siapa dia? Ramai orang duduk kata fasiqun tu Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Orang duduk kata gitu, tak betul tu lagu tu. Sebab apa Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nabi. Wahai nabi, kalau orang fasik mari royak kamu satu cerita. Jadi dia kaitkan hak tu dengan Walid, salah seorang gubernur di zaman Sayyidina Uthman. Orang tuduh dia minum arak. Jadi dia tidak tuju kepada nabi, dia tuju kepada orang yang beriman. Jadi Syiah suka benar lah benda-benda lagu tu. Dia kata sahabat ni jahat, tengok minum arak, Sayyidina Uthman latih orang lagu ni. Orang hak dalam Quran tu sendiri kata dia tu fasik. Padahal tidak begitu ceritanya Walid bin Uqbah tu, dia Nabi lantik dia untuk pungut zakat, untuk pungut macam-macam lagi lah, cukai. Dia pergi kepada kumpulan tu. Bila dia pergi, demo tu nak sambut dia, nak bui lah. Tapi sambut tu, cara sambut tu dia pakai dengan pakaian lengkap. Sebab kita kalau pakaian lengkap kita hak zaman dulu, pakaian ni orang duduk pakai lagi selik kerih pinggan dia di sini ni, pakai baju tu kan orang pengantin ke apa tu kan, dia pakai gitu bukan nak perang. Maka kita kata selik kerih buat ke dia dah pesen dia memang pakaian rasmi dia gitu. Jadi bila rasmi dia sambut dengan lembing, dengan pedai pergi. Jadi kawan ni dia ada masalah dengan puak-puak tu dulu. Semasa jahiliah dulu dia balah dengan puak-puak tu. Jadi bila mari dengan pedang, dengan lembing, mari ni nak sambut dia lari. Dia lari. Sebab lari tu ahli-ahli tafsir kata apa dia lari? Sebab ada orang fasik mari royak dia. Orang fasik tu orang ke? Mereka kata ada kemungkinan syaitan berupa orang. Dia kata puak-puak tu mari nak bunuh mau tu. Lari lah. Dia pun lari. Dia balik royak ke Nabi, kata demo tu nak bunuh dia, tak segui cakap kira-kira je. Nabi SAW marah lah, nak bertindak dah lah. Nabi SAW begitu. Kalau orang tak bui kepada dia kewajipan tu, dia akan bertindak. Bertindak tu boleh jadi dengan cara serang kau, dan nak bertindak. Tu ayat tu turun tu makna sebagai pengajaran kepada kita, kena beringat orang ayat tu siapa. Kamu cek dah kau orang tu. Jadi hak kata fasik tu orang ayat ke dia tu. Fasik bukan dia tu fasiknya, orang ayat ke dia. Jadi peringatan kepada orang beriman, cerita ni gapo-gapo kita kena cek dulu. Kalau orang fasik tak boleh. Kesilapan tu boleh berlaku, antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Takut-takut dengan sebab salah faham tadi kamu bertindak terhadap sesuatu golongan, lepas pada tu menyesal pula. Dah kalau Nabi serang, tidak kenyaya. Pok-pok dia terus apa-apa serang, kita nak beri ke dia, nak sambut dia secara rasmi, dia lari. Itu kesilapan. Teguran tu nak royak, jangan gaduh gapo-gapo. Dan kita kena faham budaya, tradisi, adat resah sesuatu golongan tu kena faham. Kalau kita pergi ke negeri Panjab di India, semua orang pakai pedang berlaku. Pedang duk pinggan berlaku. Pok-pok Sikh. Dia Sikh ni dia kena ada rasmi dia. Ada beberapa perkara. Salah satunya pedang pinggan. Jadi kita kata orang nak perang lah gitu. Kalau rasmi dia mari dengan pedang gitulah. Kita kok tak faham cara bahasa dia, kita kata kasar mari nak balas kita, nak bunuh kita. Tak boleh lah gitu. Kena faham. Jadi hak ni pengajaran lah. Manusia ni kadang-kadang dia berasa takut, dia berasa kalau dia ada kes. Ni ujian Tuhan kepada dia lah. Pasal dia ada kes dengan orang tu dulu. Padahal orang tu selesai dah cerita zaman jahiliah tu, selesai habis, tak ada dah. Jadi bersaudara dah bila Islam ni. Tapi ada orang mari royak dia mengikut ahli tafsir, dia kata hak mari itu dalam syaitan sebenarnya berupa manusia. Sebab tu dalam Quran kan dia ada sebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Syaitan tu dia ada dua. Syaitan manusia pun boleh juga, syaitan jin pun boleh juga. Kalau syaitan manusia, mana ada hak jahat, hak sengaja nak melaga-lagakan Nabi, wakil dia dengan puak ni, nak suruh hancur puak ni.
Boleh jadi dia ada maksud jahat. Jadi fasikun tu orang, tapi orang dalam syaitan sebenarnya perangai dia, ataupun dalam bentuk syaitan. Syaitan boleh berupa dengan rupa orang, apanya dia boleh boleh berlaku kan. Jadi dalam kes ni kita boleh kata tak boleh kata lagi ni dia kata dia dusta, tak boleh kata lagi. Lepas tu kita kata tu yang boleh handuk, syaitan boleh buat, syaitan boleh setubuh, boleh jadi tapi hak zahirnya tidak gitulah. Hak zahirnya tidak begitu. Hak zahirnya sebab kata tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kata, kalau tidak sambil ketetapan Allah, aku bertindak terhadap perempuan ini. Maknanya bukti-bukti, tanda-tanda tu ada. Jadi surah Tuhan, pengajaran kepada kita sudah kita dapat daripada hukum li'an. Lepas tu Nabi SAW memutuskan bila sudah berli'an bahawa anak tu tak boleh kaitkan dengan ayah dia, dan perempuan itu tak boleh dituduh lagi, tak boleh orang kecek kata dia begini, tak boleh. Kalau kata kena hukum, kena hukum. Dan anak dia juga tak boleh dituduh, tak boleh kata anak zina, tak boleh. Kalau kata kena hukum juga. Itu hak Nabi putuskan. Orang yang menuduh isteri dia tu, perempuan itu, atau menuduh anaknya, fa'alaihil haddu, kena had. Kena had. Dan Nabi SAW juga memutuskan dia tidak berhak mendapat rumah daripada suami dia dan makanan, dengan sebab perpisahan ini berlaku bukan dengan sebab talak, bukan dengan sebab kematian suami. Ini cerita lain. Perpisahan dengan sebab li'an, dengan sebab menuduh isteri dan berli'an, itu perpisahan. Jadi tak ada lah. Jadi kalau suami ni kan, kalau dia talak raj'i ke gapo ke dalam masa iddah tu, dia apa nama ni, kena apa ni, bagi lagi pitih belanja gapo kepada bini dia. Dia tak boleh perambat bini dia duduk rumah ni, duduk situ. Gitu kan hukum. Jadi hak ni dah. Pasal apa pisah terus lalu. Tolak tu ba'in. Lepas tu Nabi SAW pun kata, kalau anak tu dalam rupa gini, itu makna hanya anak hilal. Kalau mari dalam rupa apa ni, gelap, lepas tu rambut dia keriting, lepas tu nampak sasa, orang kata, dan betis dia pun berisi, punggung dia pun berisi, itu bermakna anak orang yang dituduh bini dia tu berzina dengannya. Tiba-tiba mari seperti sepuh Nabi SAW kata. Nabi SAW kata, kalau tidak sabit ada sumpah ni, jadi hukum li'an ini, lakana li walaha sya'nu, tentu aku bertindak terhadap perempuan ini. Yang kirimah kata, selepas tu budak tu, anak tu, amiran ala Misr. Di sini dalam riwayat ni setengah-setengah tu ala Mudar. Anak tu jadi pemimpin lah kepada puak Mudar. Wa ma yud'a li abin, dan budak itu, pemimpin itu, dia tidak dikaitkan dengan ayah dia, tidak dibinkan kepada ayahnya. Di zaman tu masih lagi ada. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada dua orang suami isteri yang berli'an, hisabukuma 'ala Allah. Hakikat cerita hak sebenar kamu berdua ni, dan keputusan yang sebenar untuk kamu berdua ini terserah kepada Allah. Maknanya bila kata terserah kepada Allah tu, Tuhan boleh hukum, boleh seksa, boleh bunuh neraka, boleh macam-macam, boleh ampun, boleh berlaku. Salah seorang daripada kamu berdua ni berdusta, la sabila laka 'alaiha, kamu tak boleh kelik baik dah dengan dia. Nabi kata kepada suami. Dia pun kata, wahai Rasulullah, harta saya lah ke mana? Hak saya beri ke dia, mas kahwin ke ataupun lain-lain. Dia kata, la malalaka, kamu tidak berhak dah dapat. Hak kamu sudah beri ke dia tu, kamu tak boleh ambil balik dah. Dalam bentuk mas kahwin ke, dalam bentuk pemberian biasa ke, tak boleh ambil balik dah. Bila beri ke orang, jadi hak dia. Mas kahwin pun begitu juga. Ni
Jadi Nabi SAW ada hukum li'an lagu ni kan sebenarnya nak jagalah, takut-takut orang ambil kesempatan nak dapat duit balik. Jadi tak ada ruang nak dapat duit balik, nak klik baik, tak ada. Kalau kamu benar terhadap dia pun, dia sudah jadi hak isterimu dengan sebab kamu telah menghalalkan kemaluannya yang sebelum itu tidak halal kepada kamu. Jadi itulah bayarannya. Kalau kamu berdusta, lagilah tidak patut kamu ambil balik duit yang kamu telah berikan kepada dia, mas kahwin ataupun lain-lain. Jadi jelas sini, maknanya orang yang menuduh isteri dia ni tak ada ruang, tak ada, langsung dia boleh ambil apa-apa yang telah dia bagi kepada bini dia. Tak boleh. Dan seterusnya, riwayat daripada Sa'id bin Jubair, kata dia, saya kata kepada Ibnu Umar, satu orang menuduh isteri dia. Qala farraqa Rasulullah. Dia kata, Ibnu Umar kata, Rasulullah SAW telah memisahkan dua orang suami isteri daripada Bani Al-Ajlan. Hak tu Uwaimir, itulah cerita Uwaimir tu. Wa qala wallah ya'lamu. Dia kata, Allah tahu memang salah seorang daripada kamu berdua ni dusta. Adakah siapa-siapa nak bertaubat? Nabi SAW ulang 3 kali gitu. Dia ulang 3 kali. Mereka berdua tak mahu juga, nak tetap nak dengan pendirian asal juga. Lepas tu Nabi SAW pisahkan. Mana tak boleh duduk sekali lah, tidak boleh sebagai suami isteri lagi. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar lagi. Ini beberapa orang sahabat ni, ada satu orang berli'an dengan isteri dia di zaman Rasulullah SAW, wantafa min waladiha, dan dia menafikan anak dengan isteri dia tu, anak dalam kandungan isteri dia, dia kata bukan hak dia. Rasulullah SAW memisahkan mereka berdua ni, wa alhaqal walad bil mar'ah, dan Nabi SAW mengaitkan anak dia tu dengan perempuan itu, dengan ibu, bukan dengan ayah. Dia boleh lah, makna dia ada hak siapa begitu. Makna kalau dia nafikan anak tu, tak lebih dia lah. Barulah nampak kuasa dia tu kan, kelebihan dia tu sebagai suami. Siapa boleh begitu. Jadi bukan main lah istimewanya. Dan anak tu siapa dikaitkan dengan perempuan, begitulah hukumnya. Kemudian babun idza syakka fil walad. Sekatulah dulu, wallahu a'lam. Lewat pada ni. Jadi minggu depan ni kita start cuti dah. Tak ada cuti puasa. InsyaAllah lepas raya tu, bukan minggu pertama, minggu kedua lah. Kita mula pula pada minggu keduanya. Sama juga langgar malam esok tu pun sekat esok. InsyaAllah tak ada apa-apa. Lepas tu start pun minggu kedua lepas raya. Wallah.